Hai semua, hari ini kita akan sambung dengan topik 1.3. Sebelum tu, cikgu nak kamu ingat balik, kalau minggu lepas kita telah lihat kepada ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan Barat, iaitu secara umum lah di alam Melayu, dan seterusnya kita lihat pula 1.2 iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita boleh lihatlah ciri-ciri negara bangsa ini menunjukkan betapa hebatnya negara tersebut sebelum kedatangan Barat. Jadi hari ini kita akan berfokuskan kepada dua perkara untuk topik 1.3 iaitu dari segi sistem pentadbiran dan juga undang-undang. Kalau sistem pentadbiran di Melaka macam mana, undang-undang di Melaka macam mana, sebab ada duanya perkara ini, maka Kesultanan Melayu Melaka pada masa tersebut merupakan sebuah kerajaan yang sangat unggul lah. Kita boleh lihat apabila kita boleh mengatakan Kesultanan Melayu Melaka ni dia sangat sempurna dan istimewa. Sebab dia ada dua perkara ni, dia akan menonjolkan ataupun menjadi bukti kehebatan sebuah kerajaan itu. Okey, jom kita lihat sistem pentadbiran di Melaka. Okey, sistem pentadbiran di Melaka ni kamu kena ingat, tak lain ataupun tak bukan lagi sistem pembesar empat lipatan. Yang ni pun hari tu dah cakap, sistem pembesar empat lipatan. Boleh tengok rajah ni. Okey, sistem ini telah menjadikan pentadbiran Melaka ni lancar dan tersusun, di mana Sultan Melaka ni telah memberikan kuasa kepada pun mentadbir sesuatu wilayah, sungai atau pulau ni kepada para pembesar berempat. Sebab atas ni sultan, jadi bawah dia adalah pembesar berempat. Jadi sultan bagi kuasa lah untuk pembesar berempat ni memerintah. Jadi siapakah pembesar berempat ni? Kamu tengok rajah ini, di mana bawah sultan terdiri daripada bendahara. Okey, bendahara, selepas bendahara ada lagi 3 pembesar iaitu penghulu bendahari, Temenggong dan Laksamana. Jadi kawasan pentadbiran pembesar-pembesar ni dipanggil sebagai kawasan pegangan. Kalau jumpa kawasan pegangan ni jangan pelik, sebab kawasan pegangan ni dia merupakan kawasan yang Sultan Melaka kurniakan kepada pembesar berempat. Jadi pembesar berempat ni dia berkuasa di kawasan pegangan lah. Okey, dan di bawah pembesar berempat ni ada lagi pembantu ataupun pembesar yang membantulah, seperti Syah Bandar, Bentara, orang kaya, hulu barang dan penghulu. Okey, jom kita lihat secara mendalam lagi. Selain daripada sistem pembesar berempat, kita wajar ataupun kena tahu juga sistem pentadbiran Melaka ni secara umumnya kita boleh bahagikan kepada 2 peringkat. Okey, peringkat yang pertama adalah peringkat pusat. Okey, peringkat yang kedua adalah kita panggil peringkat jajahan. Okey, apa tu peringkat pusat? Okey, peringkat pusat ni mestilah yang atas lah dilaksanakan oleh pembesar berempat yang tadi lah, bendahara, penghulu bendahari, Temenggong dan Laksamana. Okey, jadi kita boleh lihatlah sistem ini dia menunjukkan bahawa pemuafakatan ataupun wujudnya kerjasama lah antara sultan dengan pembesar yang mewujudkan proses pentadbiran yang sempurna di Melaka. Okey, kita tengok satu persatu. Jawatan bendahara, apakah tugas mereka? Okey, bendahara ni tugas adalah sebagai ketua pentadbir. Yang mentadbir lah, dia mentadbir di bawah sultan. Okey, yang kedua merupakan ketua turus angkatan tentera. Maksudnya dalam tentera ni ketua. Okey, yang ketiga menjadi penasihat ataupun menasihati sultan dalam pelbagai hal lah. Dan keempat adalah menjadi pemangku sultan apabila sultan ada di negara lah. Okey, yang kedua, jawatan yang penting adalah penghulu bendahari. Okey, sebelum tu kamu juga kena tahu bendahara pada masa tersebut yang paling lama mentadbir ataupun berkhidmat dalam kerajaan adalah bendahara Tun Perak, di mana paling lama sebab pernah berkhidmat kepada 4 orang sultan Melaka. Okey, contoh seperti semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah,
Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah serta Sultan Mahmud Shah. Lama sekali kan, sampai 4 pemerintahan sultan dia pernah bekerja di bawah. Okey, dan yang kedua jawatan yang penting lah penghulu bendahari. Kalau itu ramai yang keliru dengan penghulu kan, ada satu soalan untuk penghulu. Tetapi apabila ditambah dengan penghulu bendahari ni, okey, penghulu bendahari ni menguruskan perbendaharaan. Maksudnya menguruskan kewangan negara lah secara teratur. Okey, sebab kita tahu di Melaka ni dia mempunyai sistem kewangan yang teratur. Jadi dia perlu pandailah menguruskan sistem kewangan ni. Jadi kita tahu bahawa sumber pendapatan Melaka ataupun negeri diperoleh daripada urusan perdagangan, cukai, ufti daripada wilayah taklukan serta wilayah naungan lah. Dan hasil perbendaharaan ini disalurkan kebiasaannya untuk membeli senjata lah. Okey, untuk menjaga keselamatan negara lah, membeli senjata dan membina istana. Okey, ini adalah peranan penghulu bendahari. Dan biasanya bawah penghulu bendahari ni dia ada satu jawatan yang kait dengan kutip cukai, iaitu Syah Bandar. Ni Syah Bandar ni dia bukan pembesar berempat lah, dia bawah sikit. Tapi Syah Bandar ni peranan yang penting sebab Syah Bandar ni mengutip cukai di pelabuhan. Takkan penghulu bendahari nak turun pergi kutip cukai, tak logik kan. Tapi dia uruskan kewangan ataupun pembendaharaan negara. Tapi yang mengutip cukai ni semua ni adalah kerja Syah Bandar. Tapi Syah Bandar ni di pelabuhan. Manakala pembesar lain ni dia kutip cukai di kawasan pegangan lah. Kawasan milik pembesar berempat ni lah. Okey, dan Temenggong. Dengan Temenggong Laksamana ni tak lain tak bukan adalah menjaga keamanan ataupun keselamatan negara lah. Okey, cuba dia bezanya Temenggong ni di darat, manakala Laksamana ni di laut. Okey, Temenggong menjaga keselamatan kota Melaka. Manakala Laksamana ni adalah Panglima Angkatan Laut Melaka. Maksudnya tentera laut lah. Kalau kita nak kaitkan dengan hari ni punya jawatan ataupun hari ni punya negara kita punya jawatan lah. Biasanya bendahara ni kita boleh kaitkan dengan Perdana Menteri. Biasanya kalau penghulu bendahara ni Menteri Kewangan. Kalau Temenggong ni biasanya Menteri Pertahanan atau kita boleh kaitkan dengan Polis Diraja Malaysia sebab menjaga keselamatan kan. Manakala Laksamana ni lebih kepada tentera lah ataupun pertahanan di laut, ataupun kita boleh kaitkan dengan tentera laut Diraja Malaysia lah. Dia lebih kurang macam tu jawatan dia. Dia kena ada. Kalau tak ada, macam mana kita nak melindungi negara kan? Sama juga. Dulu jawatan inilah yang penting semasa Kesultanan Melayu Melaka ada punya. Okey, dan kita lihat pula peringkat jajahan. Okey, untuk peringkat jajahan ni pembesar ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung lah. Jajahan ni biasanya di daerah ataupun di kampung, dan pembesar yang menjaga ni biasanya dilantik oleh sultan ataupun oleh pembesar berempat. Dan peranan pembesar ni adalah mengutip cukai daripada penduduk. Yang kedua adalah menjaga dan mengekalkan kawasan pentadbiran, iaitu di daerah dan kampung lah. Okey, jadi kita boleh katakan sistem pentadbiran yang teratur ni telah memperlihatkan kebijaksanaan pemerintah Kesultanan Melayu Melaka dalam mentadbir kerajaan, dan kita juga boleh mengatakan bahawa agihan tugas yang tersusun ini telah membolehkan Kesultanan Melayu Melaka ni unggul sebagai sebuah empayar. Dan pembesar ni mempunyai peranan masing-masing dalam memastikan pentadbiran kesultanan ini berjalan dengan lancar. Jadi kita boleh simpulkan bahawa kebijaksanaan pemerintah dan pentadbiran yang sistematik ini penting supaya sesebuah kerajaan atau sebuah negara tu boleh maju. Okey, kita sambung pula kepada yang kedua, iaitu undang-undang. Okey, untuk undang-undang ni, kamu kena tahu bahawa undang-undang di Melaka pada masa tersebut adalah diasaskan oleh berdasarkan syariah dan hukum. Okey, untuk
Kesultanan Melayu Melaka, undang-undang yang paling utama kamu kena tahu adalah Hukum Kanun Melaka. Yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Sebab dia diperkenalkan ni bagi melaksanakan pentadbiran untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan. Kalau Hukum Kanun Melaka ni kita ringkaskan ada 44 fasa. Okey, yang kita utamakan adalah jenayah. Yang kedua, peranan sultan dan pembesar. Dia banyak menceritakan ataupun terkandungnya perkara yang berkaitan keempat perkara ni lah. Yang ketiga kena ada pasal kekeluargaan dan yang keempat adalah ekonomi. Manakala Undang-Undang Laut Melaka ni kita tahu ataupun kita perlu tahu dia undang ni diusahakan oleh nahkoda jenau, nahkoda diri dan nahkoda Sahak. Sebab nahkoda ni di laut kan. Jadi dia diasaskan oleh 3 orang nahkoda ni. Dan undang-undang ni diperkenankan ataupun disahkan oleh Sultan Mahmud Shah. Okey, dan Undang-Undang Laut Melaka ni dia mengenai 4 perkara iaitu peranan nahkoda lah. Yang kedua adalah pelayaran. Yang ketiga adalah jenayah. Dan yang keempat adalah percukaian. Okey, kita lihat satu-satu. Okey, dalam buku teks ni terlalu banyak tulisan. So, cikgu ringkaskan lah. Untuk Hukum Kanun Melaka, yang pertama iaitu jenayah. Okey, jenayah ni dalam fasa yang paling penting adalah fasa 5.1 di mana jenayah ni dia menceritakan bahawa fasa ni dia adalah berkaitan hukuman bunuh terhadap kepada sesiapa sahaja yang didapati membunuh tanpa pengetahuan raja ataupun besar. Maksudnya tak boleh bunuh sesuka hati kalau tak dapat kebenaran ataupun tak memaklumkan kepada raja ataupun besar. Ada orang nak lakukan jenayah kan, nak buat macam mana kan? So awak bunuh orang tanpa pengetahuan raja ataupun besar, maka hukuman tak boleh dibicarakan lagi. Terus hukuman bunuh. Okey, yang kedua, hukuman bunuh juga dijatuhkan kepada sesiapa yang ingkar arahan dan memasukkan titah raja. Jangan sesekali berani tipu ataupun berani lawan ingkar arahan sultan, maka hukuman bunuh akan dijatuhkan. Ini adalah dalam fasa 4. Manakala untuk peranan sultan dan pembesar ni, yang pertama lagi, yang ni senang. Fasa 1 ni dia menjelaskan bahawa tugas sultan, bendahara, temenggung dan penghulu bendahari tanggungjawab ni. Sebab sultan ni dia bertanggungjawab untuk melantik pembesar. Kalau ni senang sikit sebab peranan sultan ni biasanya melantik pembesar dan fasa 1 ni dia ceritakan peranan tugas-tugas mereka lah. Dan untuk yang ketiga, kekeluargaan. Mesti kamu pelik kan, undang-undang negara ni kenapa dia ada pasal kekeluargaan. Sudah mestilah kena ambil perhatian tentang isu kekeluargaan ni. Sebab adanya isu kekeluargaan ni, maka dia dapat mewujudkan keharmonian dalam keluarga serta menyelesaikan semua masalah lah yang dihadapi oleh keluarga ataupun perkahwinan. Jadi kita tengok dalam pasal 26 ni menceritakan ataupun ada terkandungnya tentang pernikahan. Pernikahan ni memerlukan 4 orang saksi. Okey, tetapi kalau tak cukup, 2 pun sudah cukup. Dan siapa yang tak boleh jadi saksi adalah hamba abdi dan wanita. Ni kena ingatlah, hamba abdi dan wanita ni tidak boleh menjadi saksi dalam perkahwinan. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan ekonomi. Di mana ekonomi ni penting lah sebab Melaka ni terkenal dalam perdagangan kan di seluruh dunia. Maka undang-undang tentang perdagangan ni ataupun ekonomi ni penting lah untuk elakkan kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kita tengok fasa 30 ni, amalan riba diharamkan dalam urusan perniagaan. Okey, dan siapa yang boleh jadi peniaga ni, dia kena akil balad, siuman dan perlu melafazkan niat jual beli. 3 ciri ni baru boleh jadi peniaga. Kalau tak boleh jadi orang niaga lah. Okey, dia kena akil balad ni cukup umur. Okey, akil balad ni cukup umur. Dia kena orang yang siuman lah. Kalau orang gila tak boleh.
Dan yang ketiga adalah melafazkan niat jual beli. Dan untuk hukum kanun Melaka, undang-undang ni juga terdapat perkataan yang hanya boleh digunakan oleh raja. Maksudnya rakyat tidak boleh sesuka hatilah menggunakan ataupun menuturkan ataupun mempersendakan ayat tersebut. Contoh seperti titah, hanya raja boleh guna perkataan titah, muka ni marah, kurnia dan anugerah. Okey. Jom kita lihat pula Undang-Undang Laut Melaka. Okey, untuk Undang-Undang Laut Melaka, kalau peranan nahkoda ni, kita tahu kan, nahkoda ni adalah berkuasa penuh. Okey, dia diibaratkan raja dalam perairan. Nahkoda ni adalah ketua lah dalam kapal tu, maksudnya raja dalam pelayaran. Jadi semua pihak kenalah mengikut arahan tersebut. Jadi dalam Undang-Undang Laut Melaka ni Fasal 13.1, nahkoda menjelaskan peranan nahkoda di mana nahkoda ni perlu memberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Dalam pelayaran tu 4 hari berniaga, manakala untuk Fasal 13.3, sekiranya nahkoda hendak bersinggah di tempat yang tidak ada dalam senarai pelayaran, maka nahkoda perlulah bermesyuarat dengan semua orang di dalam kapal lah untuk mendapatkan persetujuan. Okey, dalam Undang Laut Melaka juga dia ada berkaitan dengan Undang Pelayaran, di mana Pasal 9 menjelaskan bahawa peranan malim, di mana malim ni haruslah arif tentang ilmu pelayaran. Sebab kalau malim ni gagal ataupun menyebabkan kerosakan kapal ataupun lalai, menyebabkan pelanggaran dan sebagainya lah, maka malim ni akan dikenakan hukuman bunuh. Sebab malim ni adalah mereka yang mengetahui tentang keadaan di laut lah. Contoh seperti keadaan ombak, arus, kedudukan bulan dan bintang lah. Ini untuk memastikan pelayaran dalam keadaan selamat lah. Peranan malim ni sangat besar. Kalau lalainya ataupun tak arif malim ni, maka nyawa orang yang atas kapal ni bahayalah. Okay? Dan seterusnya, menceritakan tentang jenayah. Jenayah di atas kapal lah. Okay? Kalau dalam Pasal 5, seseorang yang berkelakuan jahat ataupun membunuh orang di atas kapal, maka hukuman yang akan dikenakan adalah hukuman mati kepada mereka yang membunuh ataupun berkelakuan jahat lah. Dan yang terakhir adalah pasal percukaian. Okay? Percukaian ni dia ceritakan sebab percukaian ni penting lah dikenakan dalam pelayaran ataupun perdagangan. Jadi dalam Fasal 6.3 ni, nahkoda ni boleh menentukan jumlah cukai yang dikenakan kepada penumpang. Contoh kamu tengok dalam buku teks kamu, dia ada katakan bahawa cukai akan dikenakan 1/10 daripada hasil penumpang. Sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampainya janjinya sama ada 3 tahun, 3 bulan ataupun 3 hari. Maksudnya kalau dia nak turun awal ni, dia kena bayar 1/10 daripada hasil lah. Jadi kita boleh katakan bahawa sistem pentadbiran dan kewujudan undang-undang yang unggul ni telah menjadikan Kesultanan Melayu Melaka ni sebagai sebuah kerajaan yang terkenal. Dan pentadbiran yang tersusun ni telah menjamin pemerintahan yang rancak serta cekap. Dan undang-undang yang sistematik pula penting untuk menjamin keselamatan kesultanan ini. Jadi pemantuhan kepada perintah dan juga undang-undang oleh rakyat mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan yang telah membawakan kemakmuran kepada negara ataupun negeri Melaka. Okey, seterusnya yang terakhir kita akan lihat 1.4 iaitu peranan pemerintah serta peranan rakyat. Jadi kita boleh katakan masa Melaka ni, hubungan ataupun hubung kait pemerintah dan rakyat ni dia adalah berdasarkan konsep wadah. Kalau konsep wadah ni dia adalah berdasarkan perjanjian antara pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Dan masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka ni kita boleh bagikanlah kepada golongan pemerintah yang terdiri daripada sultan,
pembesar, kerabat diraja, ahli keluarga sultan serta para ulama. Manakala golongan yang diperintah adalah rakyat, sama ada rakyat yang bekerja sebagai peniaga, petani, tukang dan nelayan. Manakala golongan yang diperintah juga selain daripada rakyat yang bebas. Mereka ni kita panggil rakyat yang bebas ataupun rakyat yang merdeka. Kita juga boleh bezakan rakyat merdeka ni. Ada lagi satu rakyat yang kita panggil hamba. Okay, sebab hamba ni boleh terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang ataupun hamba biasa. Okey, jom kita lihat peranan mereka. Kalau peranan sultan ni sudah mestilah dia menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Dan yang kedua adalah rakyat ni bertanggungjawab mewujudkan perpaduan rakyat. Sebab kita tahu raja ni simbol perpaduan. Yang ketiga adalah sultan ni bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan. Dan yang keempat adalah peranan sultan dalam memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Okey, kita tengok pula peranan pembesar. Kalau peranan pembesar ni mestilah memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan. Kawasan yang dia mentadbir lah. Okey, yang kedua adalah menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Yang ketiga adalah mengutip hasil cukai sama ada melalui sistem serah. Ni adalah hasil pembesar ataupun hasil negara ni biasa melalui sistem serah. Dan juga membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Maksudnya pembesar ni dia berperanan mencari tentera lah. Okey, biasanya dia kerah rakyat biasalah. Kerah maksudnya suruh masuk jadi tentera lah, maka rakyat tidak boleh ingkar lah. Sebab peranan rakyat ni penting untuk ataupun peranan rakyat ni dia menunjukkan taat setia kepada pemerintah lah dan mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak boleh mendehaka kepada sultan sebab rakyat ni dia takut ditimpa tulah. Tulah ni maksudnya macam kemalangan ataupun kecelakaan yang menimpa seseorang apabila melanggar larangan ataupun titah raja ataupun mendehaka kepada sultan. Biasanya kecelakaan sama ada kemalangan ke nasib malang lah. Dia akan timpa pada rakyat yang ingkar arahan raja. Dan peranan rakyat ni menjadi tentera lah. Pembesar ni dia rekrut rakyat jadi tentera. Jadi peranan rakyat ni menjadi tentera lah sebab mereka ni taat setia kan. Jadi dia tidak boleh menolak kalau dipaksa ataupun diminta ataupun dikerah menjadi tentera untuk melindungi negara. Yang seterusnya peranan rakyat juga menghadiri majlis umum seperti gotong royong, menjadi penggayuh ataupun pendayung kapal perang. Dan seterusnya adalah menyumbang tenaga melalui sistem kerah lah. Sama ada dipanggil untuk membina istana atau jalan. Jadi apa tu wadat? Wadat ni kamu ketahuilah dia merupakan perjanjian di antara golongan pemerintah dan golongan diperintah. Contoh kita boleh tengok wadat yang pernah ada adalah wadat yang dilakukan antara Demang Lebanon serta Sang Sapuba. Kalau Demang Lebanon ni dia merupakan golongan yang diperintah lah. Manakala Sang Sapuba ni merupakan golongan pemerintah. Kamu kena tengok di sini perjanjian apa yang mereka janjikan antara pemerintah dan golongan diperintah. Okey, jadi tak boleh sesuka hatilah mengingkari perjanjian sebab ini adalah perjanjian yang telah dipersetujui adalah kedua-duanya lah. Jadi hubung kait pemerintah dan rakyat ni umpama rakyat tu adalah akar, raja umpama pohon. Kalau tiada akar, nescaya pohon ni tidak boleh berdiri lah. Jadi demikian lagi rakyat itu dengan segalanya rakyatnya. Maksudnya saling berkaitan lah. Okey, dia tak boleh wujud satu saja. Pihak dia kena saling bekerjasama. Jadi hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat ni peranannya sangat penting lah dalam menjamin kesejahteraan negara. Sebab hubungan ni dapat memelihara kedaulatan raja dan kesejahteraan rakyat. Jadi kita sebagai rakyat ni, kita perlulah menjaga hubungan baik dengan pemerintah bagi mengekalkan kemajuan dan keamanan negara kita.
Jadi kita boleh simpulkan bahawa ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi. Okay, ini adalah keseluruhan bab ataupun topik inilah, topik bab 1 ni. Okay, kita boleh katakan ciri-ciri negara bangsa ni dia warisi daripada kerajaan Sriwijaya, lepas tu pas daripada Alam Melayu lah. Sriwijaya ni dia warisi daripada kerajaan Alam Melayu yang paling awal-awal tu lah. Contoh seperti Champa, Funan kan. Lepas tu yang kerajaan Sriwijaya punya negara bangsa punya ciri ni diwarisi pula oleh Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dan kita boleh katakan kepimpinan yang baik lah. Dan ciri-ciri negara bangsa ni lah telah menonjolkan keunggulan Melaka. Okey, dan dilengkapi pula dengan ciri-ciri seperti pentadbiran, undang-undang yang kita belajar lah. Lepas tu kita tengok dari segi peranan rakyat, peranan pemerintah. Okey, dan kita boleh tengok lah semua yang kita belajar sejarah ni ada dalam ciri-ciri negara bangsa hari ni kan. Dia sebenarnya diwarisi lah sehingga kini, dan kita boleh mengatakan bahawa ciri-ciri negara bangsa ini juga telah memupuknya perasaan cinta akan negara dalam kalangan penduduk. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita haruslah berbangga kerana kita telah mewarisi asas negara bangsa yang boleh menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara kita. Okey, jadi ini adalah keseluruhan yang kamu telah dapatlah untuk bab warisan negara bangsa, di mana kamu telah lihat latar belakang negara bangsa dari segi ciri-ciri negara bangsa. Kerajaan Alam Melayu ada 4 kan. Lepas tu kita lihat kepada 6 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang hari ini kita telah lihatlah keunggulan dari segi sistem pentadbiran, dan sistem pentadbiran kita boleh bahagikan kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran jajahan kan. Okey, dan pada peringkat pusat ni sudah pastilah Sultan dan juga pembesar berempat. Manakala undang-undang ni kita telah lihat kepada Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Dan akhirnya kita tengoklah peranan Sultan, peranan pembesar dan peranan rakyat. Jadi kita tengok latihan sekejap. Okey, tengok nombor 1, latihan. Okey, yang ni adalah topik 1.3. Maklumat berikut berkait dengan kuasa yang diberikan oleh Sultan terhadap pembesar berempat. Kawasan pegangan. Apakah kuasa yang dikaitkan dengan kawasan tersebut? A. Pendidikan, betul ke? B. Penaklukan, betul ke? C. Pentadbiran, betul ke? Dan D. Pelancongan. Jadi A dengan D tu tak logik. Sepatutnya kamu tak pilih jawapan ni. Jadi jawapan yang paling tepat adalah pentadbiran, sebab kawasan pegangan ni adalah kawasan pembesar mentadbir lah, sebab ini adalah kawasan yang diberikan oleh Sultan kepada mereka. Okey, kita tengok pula yang nombor 2 ni. Apakah peranan pembesar tersebut? Penghulu bendahari ni, kita katakan dia menguruskan perbendaharaan negara. Perbendaharaan negara ni dari segi kewangan lah, ataupun menguruskan harta negara. Jadi jawapan yang betul adalah B. Okey, kita tengok kat nombor 3. Hukum Kanun Melaka turut memberikan keutamaan terhadap isu kekeluargaan. Apakah tujuan isu tersebut? Isu keluarga kan, mestilah jawapan dia adalah untuk mewujudkan keharmonian. Jawapan dia adalah A. Kita tengok pula nombor 4. Apakah kelebihan mengekalkan hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat? A. Kedaulatan raja dapat dikekalkan. Perbendaharaan kerajaan meningkat. C. Taraf hidup rakyat menjadi kukuh. D adalah hubungan diplomatik diperluaskan. Jadi jawapan dia adalah kalau adanya hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat, maka kedaulatan dapatlah dikekalkan. Jawapan yang tepat adalah A. Okey, dan nombor 5. Telah dipercayai kecelakaan yang menimpa seseorang rakyat. Mengapakah seseorang itu ditimpa kecelakaan? Cikgu dah cakap kan, dia tak boleh menderhaka kan. Jadi jawapan yang tepat adalah tidak boleh menderhaka kepada raja. Jadi sampai sini saja soalan. Sekian, terima kasih.